Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah kita dapat sambung pengajian kita dalam bidang tafsir, iaitu kita membaca kitab tafsir Imam Ibn Kathir, dan kita telah pun sampai kepada surah At-Takwir pada bahagian yang kedua. Sebelum ini kita telah melihat lebih kurang 14 ayat yang menunjukkan permulaan surah At-Takwir yang menceritakan tentang hari kiamat. Kali ini kita sambung pada ayat ke-15 ke atas. InsyaAllah kita akan cuba menghabiskan pada siri kali ini, iaitu mula dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala uqsimu bil khunnas. Mula di situ. Maka permulaan ayat ini atau bermula pada ayat ini dan seterusnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebut beberapa nikmatnya yang besar yang diberikan kepada manusia, yang mana Allah bersumpah dengan perkara-perkara sebegini, dan jelas kaedahnya para ulama tafsir menyebut bahawa Allah boleh bersumpah dengan mana-mana makhluknya. Maka sumpah ini menunjukkan kepentingan perkara yang disebut dan kepentingan perkara yang akan disebut selepas sumpah itu. So, ini kaedah yang sentiasa berulang dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Bila mana ada sumpah, perkara yang disebut itu penting sebagai menunjukkan nikmat-nikmat Allah ke atas kita. Selepas habis sumpah itu datang fakta atau perkara atau sesuatu yang ingin ditekankan selepas sumpah. Sebab bila sumpah, bila kita bersumpah, contoh bila kita bercakap, kita sumpah demi Allah, lepas kita cakap itu adalah benda yang penting. Maka di sini kita lihat daripada ayat 15 sampai kepada ayat 18 adalah sumpah. Bermula ayat 19 ialah menceritakan tentang Al-Quranul Karim dan kebenarannya. Jadi ini Al-Quran ini benar yang penting, yang ditegaskan benar, dan didahului dengan beberapa sumpah. Maka sumpah itu dah pertama dengan Al-Khunnas, iaitu Al-Jawaril Kunnas, iaitu para ulama tafsir menyebut bahawa, atau Imam Ibn Kathir di sini membawa pendapat para ulama tafsir. Di awalnya beliau menyebut tentang hadis yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW pernah sembahyang subuh dan Nabi didengari oleh para sahabat membaca surah ini, iaitu hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan lain-lain lagi disebut oleh Imam Ibn Kathir. Kemudian beliau membawa apakah maksud Al-Khunnasil Jawaril Kunnas, apa dia. Jadi pertama dibawa pendapat-pendapat yang mengatakan bahawa perkara ini atau perkataan ini Al-Khunnas Al-Jawaril Kunnas ialah bintang-bintang, yang mana sifatnya adalah khunnas, iaitu dia muncul di waktu malam dan hilang di waktu siang. Jadi perkataan khunnas ni menyatakan tentang ia ada dan hilang, ia muncul dan tiada, ia muncul dan hilang. Dan dia ada kena-mengena dengan perkataan yang kita baca dalam surah Qul a'udzu birabbin nas. Ada perkataan min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas adalah syaitan yang membawa waswas, hasutan yang datang dan pergi, yang kejap ada, kejap tak ada. Macam iklan biskut tu, kejap ada, kejap tak ada. Makan lah, dah makan. Saya tak ingat biskut apa, selalu iklan dulu. Kemudian disebutkan sini bahawa pendapat yang awal dibawa oleh Imam Ibn Kathir ialah pendapat seperti daripada para sahabat dan para tabi'in, menyatakan bahawa pendapat Allah bersumpah dengan bintang-bintang yang datang di waktu siang, yang ada yang muncul, kemudian hilang datang waktu siang pula, datang waktu malam, muncul di waktu malam, kemudian hilang di waktu siang. Itu pendapat yang dibawa sini, beberapa pendapat. Maka Imam Ibn Kathir membawa pendapat daripada para ulama satu persatu. Kemudian dia juga membawa pendapat sebahagian lagi ulama tafsir, iaitu yang mengatakan bahawa benda yang dijadikan sumpah oleh Allah SWT ini ialah binatang liar dan binatang yang di waktu petang atau di waktu panas dia akan berteduh dan kembali ke tempat dia ataupun sarang dia ataupun tempat dia duduk ataupun kita panggil sarang lah.
Jadi ini ada dua pendapat. Bersumpah dengan bintang-bintang dan juga bersumpah dengan binatang. Itu maksudnya. Jadi kemudian dan semuanya adalah nikmat-nikmat Allah yang mengandungi tanda-tanda kebesaran Allah. So itu sumpah dia. Wadduha wal-lail wasyams wal-qamar, semua ini adalah sumpah yang menyatakan betapa hebatnya ciptaan Allah itu. Kemudian disebutkan lagi, sumpah sambung lagi, wal-laili idza as'as, dan waktu malam ketika ia datang, ia mula perlahan-lahan gelap dan juga menutup. Kata Imam Ibn Kathir, terdapat dua pandangan ulama. Satu yang mengatakan as'as ni ialah bila dia perlahan-lahan gelap, dia datang menutupi siang. Dan sebagai ulama juga mendapat bila dia pergi, maksudnya dia menghilang, maksud muncul waktu siang. Dan disebut juga lepas tu wasubhi idza tanaffas, dan subuh bila ia menyinar dan datang. Dan perkataan tanafas seolah-olah dia perlahan-lahan macam orang bernafas, maka dia datang. Dan disebutkan oleh Ibn Kathir bahawa dia kata bila dia bincang soal malam, sama ada malam itu pergi, datang ataupun pergi, dia kata wa indi, dan pada pandanganku, ini nampak dia ini di antara cara Imam Ibn Kathir menulis. Kadang-kadang dia bawa pandangan yang dipilih oleh ulama lain, kadang dia bawa pandangan beliau sendiri bila telah bentangkan dan beliau memilih pandangan. Ini imam lah kan, macam kita hari ni kita pun nak jadi imam juga, tu yang susah tu, nak pilih-pilih kan. Jadi ini imam dalam bidang tafsir dan lain-lain ilmu Islam yang terkenal seperti hadis dan sebagainya. Dia kata wa indi anal murad biqaulihi idza as'as, dia kata bagiku maksud yang dikehendaki daripada ayat Allah idza as'as ni, wal laili idza as'as, ialah idza aqbala, iaitu ketika dia malam itu mulai datang. Dia kata walaupun boleh digunakan untuk pergi, tetapi dia kata datang malam itu lebih sesuai, iaitu malam dan kegelapannya. Kemudian lepas tu ayat tu apa? Dan siang dan dan waktu siang yang terang benderang, maka itu dipanggil lawan dia. Baik. Kemudian disebutkan selepas waktu malam, selepas waktu subuh, datanglah apa yang nak ditekankan itu, jawapan kepada sumpah-sumpah tadi, iaitu innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Quran itu adalah kata-kata yang dibawa oleh Rasul yang karim. Di sini perkataan Rasul di sini ialah malaikat Jibril. Rasul ni perkataan yang kita dapati digunakan dalam Quran dan juga dalam hadis kepada manusia yang terpilih untuk mendapat wahyu. Ini kita sedia maklum, Nabi dan Rasul. Satu lagi ialah malaikat, juga dipanggil Rasul kerana Rasul ni maksud utusan. Maka Allah mengutuskan para malaikat dengan tugas, dengan wahyu, dengan rezeki, dengan apa lagi. Maka malaikat ini bertugas membawa benda ni, maka ia utusan. Di sini Allah menyebut Quran ini adalah, kata Imam Ibn Kathir, inna hadzal Quran la tablighu rasulin karim. Quran ini adalah hasil disampaikan oleh seorang rasul, utusan yang mulia, iaitu malakin syarif, seorang malaikat ataupun satu malaikat yang mulia, yang hebat, hasanul khalq, yang indah ciptaannya, bahiyal manzar, yang rupa parah juga hebat, mengagumkan, wa huwa Jibril alaihissalam. Jadi bila jumpa perkataan Rasul dalam Quran atau hadis, kita kena tengok makna dia. Adakah dimaksudkan Rasul, utusan iaitu Nabi, atau malaikat, dan adakah juga kadang-kadang dalam hadis kita jumpa utusan itu adalah utusan Rasulullah yang hantar kepada orang lain. Inni rasulillah, aku ni utusan kepada Rasulullah, utusan kepada utusan Allah. Jadi utusan ni ataupun Rasul ni merujuk kepada makna yang dikehendaki. Yang penting di sini nak menegaskan bahawa Quran ini benar dan ia hebat dan ia dibawa oleh seorang pembawa utusan yang hebat. Sebut lepas tu Dzil Quwwah, yang memiliki kekuatan. Maksudnya malaikat Jibril bukan malaikat biasa,
malaikat yang kuat, yang hebat, yang perlu kepada kekuatan ini untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan benda yang besar. Kemudian disebut sini disebut dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, dan dia makin mempunyai tempat yang mulia dan tinggi, yang kedudukan yang tertentu, yang hebat di sisi Allah yang memiliki arasy. Bermakna malaikat Jibril ini diceritakan sifat-sifat dia. Dialah yang membawa Quran ini. Al-Quran ini bukan daripada Nabi Muhammad SAW, bahkan ia dibawa daripada Allah oleh utusan yang amat hebat. Itu maksud dia. Disebut beberapa sifat Jibril, akan datang ada lagi. Disebutkan pertama, sebutkan apa? Karim, mulia, hebat, indah. Jadi kuwah, ada kekuatan. Maksudnya Masya Allah, kekuatan malaikat Jibril. Kemudian makin, dia diangkat, berpangkat tinggi, berkedudukan yang hebat di sisi Allah. Kemudian muta'in thamma, dia ni Jibril ni bukan malaikat biasa, tapi malaikat yang memimpin dan ditaati oleh malaikat lain. Thamma, di sana di mana? Di alam langit dan alam malaikat, dia ditaati, makna dia dihormati, ditaati, dia pemimpin. Jadi malaikat yang dipilih untuk membawa Quran ini ialah diketuai oleh malaikat Jibril, yang merupakan ketua kepada malaikat. Itu maksud dia. Amin, dan dia amanah. Satu lagi sifat, dia banyak sifat malaikat Jibril kat sini. Amin ialah sifat yang diberikan kepada Rasulullah sendiri, kepada sesiapa sahaja. Bahkan ada sahabat Nabi yang digelar Aminu hadhil ummah, iaitu orang yang paling dipercayai dalam umat ini, iaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, kalau tak salah saya. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan Allah tegaskan bahawa sahabat kamu ini, wahai manusia, orang yang kamu tengok ini, wahai manusia, bukanlah orang gila. Siapa di sini? Iaitu kata Imam Ibn Katsir, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi Muhammad bukan orang gila. Maksud Rasulullah ni juga terpilih sebagaimana terpilihnya malaikat Jibril. Dan Allah menceritakan lagi walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Iaitu kata Ibn Katsir, yakni maksud dia walaqad ra'a Muhammadun Jibril alladhi ya'tihi bir risalati 'ala Allah azza wa jalla, iaitu Rasulullah telah melihat Jibril yang datang membawa utusan Allah ini, membawa wahyu Allah ini, ala surati allati khalaqahu Allah 'alaiha, dalam wajah yang sebenar yang Allah ciptakan malaikat Jibril. Nabi pernah melihat dan Nabi diperlihatkan oleh Allah. Bagaimana bentuknya kata Imam Ibn Katsir? Lahu 600 janah, dia ada 600 sayap. Ini juga ada dalam hadis-hadis sahih, sebabkan Nabi cerita dia ada 600 sayap. Macam mana kita nak bayangkan, kita yang biasa tengok binatang dan burung yang ada sayap 2 saja, kalau ada sayap 3 ke 4 dah masuk dalam perkara-perkara ajaib. Macam mana ada sayap? Lagilah kalau orang kata kuda ada sayap 2 jugalah, tak ada 3, 4 pun. Bagaimana dengan makhluk yang Allah jadikan 600 sayap? Kita tak dapat bayang sayap tu nak duduk kat mana. Inilah dia yang dilihat oleh Nabi SAW. Dan disebut dalam hadis yang sahih, Sahih Bukhari, di awal-awal hadis, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan lain-lain, di awal-awalnya disebut bagaimana Rasulullah melihat malaikat Jibril ketika pertama kali lihat ini adalah ayat dia. Dalam hadis menyokongnya, iaitu Nabi terkejut nampak penuh di ufuk langit, penuh, maksud besar. Kemudian ada sayap lagi 600. Kemudian Nabi terduduk dan duduk atas kursi. Malaikat Jibril ini di atas kursi di antara langit dan bumi. Dan kita nak bayang macam mana, Allah Ta'ala. Yang penting Rasulullah nampak dengan mata dia. Dan dalam hadis disebutkan, banyak riwayat disebutkan Nabi terduduk sebab terkejut. Nabi berjalan, dipanggil, tengok, terduduk. Macam orang terkejut tengok. Kan, bila orang terlampau terkejut, atau kita kadang-kadang manusia terlampau takut, kita jadi jatuh, kita terlentang, kita bagi terkejut sangat. Baik. Jadi disebutkan dalam sini bahawa Rasulullah pernah lihat. Jadi bilakah ini berlaku? Kata Imam Ibn Katsir, ai al-bayyin, iaitu yang jelas, di langit yang jelas maksudnya. Dan ia adalah ar-ru'yatul ula, iaitu kali pertama Nabi nampak malaikat Jibril dalam wajahnya, dalam bentuknya yang sebenar. Dan Imam Ibn Katsir menyebut di sini,
bagaimana ayat ini berkaitan dengan kali pertama Nabi melihat. Manakala dalam Isra dan Mi'raj pula ayat lain, iaitu Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang sebenar kali seterusnya dalam pengembaraan Isra dan Mi'raj. Maka disebutkan ayat lain surah An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, Nabi nampak sekali lagi. Jadi ini yang pertama, surah At-Takwir adalah bagaimana Nabi melihat kali pertama, manakala surah An-Najm ketika dalam Isra dan Mi'raj selepas itu. Kata Imam Ibn Katsir bahawa surah ini, surah Takwir, turun sebelum Isra dan Mi'raj. Itu kata Ibn Katsir. Wal-zahiru wallahu alam, dan dia kata yang nyatanya wallahu alam, anna hadhihi surata, wa surah ini At-Takwir nazalat qabla lailatul Isra, sebelum malam Isra. Manakala yang disebutkan pandangan Nabi nampak kali seterusnya, kali kedua ialah dalam surah An-Najm. Dalam surah An-Najm. Baik. Dan surah An-Najm turun selepas surah Isra. Itu disebutkan oleh Imam di sini. Baik. Kemudian sama lagi ayat wa ma sahibukum bimajnun. Kemudian disebutkan itu, kita sebutkan tadi kan. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Katsir, ay wa ma Muhammadun, dan tidaklah Muhammad itu Rasulullah, ala ma anzalahu Allah ilaihi, dengan apa yang telah Allah turunkan kepadanya wahyu itu, bidhanin ataupun bidhanin, iaitu dia tidaklah bakhil dan kedekut dan tidaklah jahat, na'udzubillah. Dia menyampaikan semuanya. Itu maksud dia. Rasulullah tidaklah pendusta. Dhanin ada banyak maksud. Dhanin dengan dhanin dekat-dekat. Maksud dia ada yang sebut di sini, Imam Muqaddis sebut pendusta, jahat, bakhil dan sebagainya. Maka semuanya tidak ada pada Nabi SAW. Kata Imam Qatadah, kata Imam Qatadah, kana al-Qur'anu ghaiban fa anzalallahu ala Muhammad. Quran yang sebelum ni adalah satu perkara yang ghaib. Bukan tak ada, tapi tak dapat dikesan, tak dapat dilihat, tak dapat difahami oleh panca indera. Kemudian Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Fama dhanna bihi 'alan nas. Maka Nabi tidak kedekut dengan Quran ini ke atas manusia. Bal nasyarahu, bahkan Nabi sebarkan, waballahu, dan sampaikan, wa badalahu kulli man aradah, dan Nabi bacakan, jelaskan kepada semua yang nak Quran tersebut. So ini cantik. So kita boleh ambil pengajaran bagaimana ilmu ini adalah ilmu Allah SWT. Quran daripada Allah. Jadi bila kita mengajar Quran kepada manusia, menyebarkan maksudnya, bahkan mengajarkan cara membacanya, semuanya daripada Allah. So kita tak boleh kedekut. So ini yang apa yang kedekut ilmu. So kedekut ilmu Rasulullah ni dinafikan daripada Nabi awal-awal lagi. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Bila Nabi dapat benda ghaib yang mana Allah beri kepada dia yang asalnya kita tidak tahu, maka manusia bila dapat satu benda yang dia miliki yang orang lain tak tahu, dia ada dua sikap. Sama ada nak menyembunyikan, nak berbangga, atau nak menyebarkan. Jadi inilah kita lihat ramai guru-guru agama, guru-guru Quran, guru-guru yang mengajar kita, mengajar dan menyampaikan ilmu, dan dia suka orang lain pun tahu apa yang dia tahu. So ini sepatutnya, bukan kita macam setengah orang cakap, ini betul tak betul tak tahulah. Guru silat kadang ajar anak murid, tak ajar semua, takut murid lawan dia ada simpan. Ini orang cakap lah, guru silat kalau tak betul minta maaf lah, jangan guru silat marah saya pula. Macam guru yang ada ilmu, dia nak murid dia tahu macam dia atau lebih. Itu sebenar guru. Tapi kalau dia nak ajar sikit-sikit, nak simpan sikit-sikit, itu bukan hak dia pun sebenarnya. Maka Rasulullah dinafikan benda ni. Untuk apa? Untuk menyatakan sebagaimana Jibril menyampaikan semua kepada baginda, baginda juga menyampaikan semua kepada manusia. Maka Nabi tidak pernah berkira atau meminta apa. Sebab itu Rasulullah dan para Nabi dan Rasul disebut, mereka sebut, in ajriya illa Allah, aku punya upah hanya daripada Allah. Maka Nabi sampaikan dan sebarkan. Baik. Kemudian lepas itu disebut lagi, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Allah nafikan Quran ini. Kata Imam Ibn Katsir, ay wa ma hadzal Qur'anu biqauli syaitanir rajim. Dan bukanlah Quran ini daripada kata-kata syaitan yang direjam. Ay la yaqdiru ala hamlihi. Dia tak mampu nak bawa pun.
sebab dia syaitan yang tak mampu. Wala yuriduhu wala yanbaghi lahu, dia pun tak nak dan dia pun tak layak. Apa dia syaitan ada kaitan dengan wahyu? Tidak layak, sebab dia tuduhan daripada orang kufar, orang yang kafir, menuduh. Baik. Kemudian disebutkan di sini, selepas disebutkan semua tadi, fa aina tadhhabun, fa aina tadhhabun, ke mana kamu nak pergi? Nak pergi mana ni? Maksudnya ai fa aina tadhhabu uqulukum, iaitu maksud kata Ibnu Katsir, ayat dituju kepada orang kafir. Di manakah perginya akal kamu? Bukan pergi mana, nak pergi kampung, pergi padang pasir memburu, bukan. Kemana perginya akal kamu? Fi takdzibikum bihadzal Quran, dalam kamu mendustakan Quran ini. Ma'adzuhuri wa wuduhih wa bayani kauni haqqan min indillahi azza wa jalla. Dalam masa yang sama kamu melihat ia jelas dan nyata, ia datang, ia benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Selepas segala yang terbukti kebenaran Quran oleh orang kafir, nak pergi mana? Kenapa akal kamu mencari selain Quran dan kebenaran? So fa aina tadhhabun, kata Ibnu Katsir, iaitu fa aina tadhhabu uqulukum, ke mana perginya akal kamu sampai kamu tak boleh percaya, sampai kamu mendustakan Quran yang telah nyata. Itu maksudnya. Baik. Iaitu kata Ibnu Katsir lagi, ai an kitabillahi wa an ta'atih, ke mana kamu nak pergi? Kenapa kamu menjauhi kitab Allah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala? In huwa illa dzikrul lil alamin. Quran ini adalah yang sebenarnya. Quran ini apa? Ai hadzal Qur'anu dzikrun li jami'in nas. Quran ini adalah peringatan dan ilmu dan zikir dan sebagainya kepada semua manusia. Yatadhakkaruna bihi wa yatta'izun, mereka mengambil pengajaran. So zikr ni maksudnya banyak. Di sini maksudnya ialah peringatan, penjelasan, benda yang boleh diambil iktibar, yang boleh difikirkan, ilmu. Ini untuk manusia. Ini untuk lil alamin. Quran ini untuk dijadikan peringatan oleh semua yang ada di alam ini, dikhususkan kepada manusia dan jin yang berakal. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Tapi manusia yang macam mana? Ay man arada al-hidayata fa alayhi bihadzal Quran. Kata Imam Ibnu Katsir, siapa yang inginkan hidayah, hendaklah dia mengambil Quran ini. Maka ini maksud ayat ni. Siapa nak untuk yastaqim, berada jalan yang benar. Dan istiqamah ni bukan semata-mata buat benda yang sama. Bukan maksud dia konsisten semata-mata, tapi istiqamah ni macam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, bila datang sahabat Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi datang tanya Rasulullah tentang nasihat yang dia nak daripada Rasulullah. Maka Nabi kata apa? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katalah dalam hati kamu, maksudnya aku beriman dengan Allah, kuatkan iman. Tsumma istaqim, kemudian teruslah berada jalan yang benar. So bukan maksud konsisten, tapi sentiasa dalam jalan kebenaran, mencari jalan kebenaran. Sebab sebagai orang menganggap istiqamah ni buat benda yang sama. Tak mesti. Contoh, sebahagian masyarakat kita menjaga wiridnya. Contohnya dia wirid lepas maghrib, dia ada wiridnya, lepas subuh dia ada bacaan dia. Macam kita tahu zikir pagi dan petang dan sebagainya. Ataupun dia ada solat witirnya atau solat duhanya, dia tak tinggal. Dia sentiasa jaga. Tapi pada waktu tertentu mungkin dia ada urusan lain, ada majlis ilmu, ada kecemasan dia perlu bantu orang lain, ada benda yang berkaitan dengan ibu ayah atau sebagainya, maka dia tinggalkan amalan tadi yang dia sentiasa buat, yang dia kata istiqamah tadi. Tapi dia tinggalkan buat benda lain yang baik. So dia masih dianggap istiqamah. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi memberikan berita gembira kepada orang yang sentiasa buat ibadat sunat ketika sihat, bila dia sakit pahalanya tetap diberi. Ini ada dalam tafsir, insyaAllah nanti kita akan jumpa dalam tafsir Wat-Tin wa Zaitun. Kita akan ada ayat yang menceritakan tentang bagaimana anugerah Allah kepada manusia yang sentiasa buat baik di waktu sihat, maka bila dia sakit, Allah berikan juga pahala kepada dia. Baik. Kemudian sebut wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Bukanlah keinginan kamu itu ditentukan kepada kamu semata-mata, tetapi ia adalah daripada Allah juga. Jadi ini kita kata kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita terlalu
bergantung kita dan kita, saya dan saya, kita yang buat, kita lupa pada Allah ni tak betul. Sebenarnya semua adalah berlaku di atas kehendak Allah. Sebab tu kita kata apa? Bila orang minta kita buat apa-apa yang akan datang dan sebagainya, kita kata insya-Allah, jika Allah kehendaki. Dan di sini Imam Ibn Katsir menyatakan satu benda yang menarik, yang menceritakan bagaimana bila turun ayat Quran ini adalah peringatan, siapa yang nak dia dapat taat kepada Allah. Di man syaa minkum ayastaqim. Tu ayat tu Abu Jahal dia komen. Dia kata kalau begitu atas kita lah nak baik ke tak baik ke. So dia macam tak faham maksud tu. Dia letakkan semuanya pada diri dia. Maka Allah turunkan ayat, wa ma tasyauna illa yasha Allahu rabbul alamin. Bukan kau yang memiliki kehendak, Allah yang berkehendak. Dialah Tuhan yang memiliki al-alamin, sekalian alam. Alhamdulillah akhir tafsir ni, dan kita melihat bagaimana setiap surah-surah ini eloklah diulang kaji kembali, dibacakan tafsir ini kembali, sebab kita memilih daripada tafsir ini, kita tak baca semua, dan juga dibaca tafsir-tafsir yang lain untuk kita kayakan diri kita dengan ilmu tafsir untuk memahami. InsyaAllah akan datang kita akan baca surah Al-Infitar, yang mana kita dah tengok sebenarnya bahawa surah ini dipuji oleh Nabi SAW. Kalau siapa nak tengok macam mana kiamat itu sebenarnya berlaku seolah depan mata, bacalah surah Takwir tadi, Infitar dan Insyiqaq, iaitu berturut-turut 3 surah. InsyaAllah akan datang kita akan sambung membaca kitab tafsir Ibn Katsir, memahami surah Al-Infitar, idza as-samaa'u fatarat. Wallahu alam. Alhamdulillah kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.